Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita dah hari ke-29 Ramadan. Masya-Allah. Tinggal esok sehari lagi sebelum kita menyambut Syawal. Semoga kita semua sentiasa dirahmati Allah, saya diringi Allah. Okey, saya akan sambung lagi dengan hati-hati menjaga hati bahagian 29 sebelum saya tutup hati-hati menjaga hati pada esok hari. Okey, sebelum kita teruskan, kita mulakan dengan umum kita Al-Fatihah sambil kita niat semoga ilmu yang dikongsikan ini selama ini yang dikongsikan dapat memberi manfaat kepada kita semua dan semoga kita dapat amalkannya insya-Allah. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa sallam Muhammad. Okey, saya sambung lagi hati-hati menjaga hati dengan hari ini perkara yang melembutkan hati. Saya dah cakap sedikit bergaul, sedikit bercakap. Hari ini saya sambung lagi sedikit makan dan juga sedikit tidur. Sesungguhnya antara sifat yang melembutkan hati yang dikongsikan oleh Syekh Al-Jabir ni, selain daripada saya cakap tadi kan, sedikit cakap, sedikit bergaul, adalah sedikit makan dan sedikit tidur. Ya, kalau kita tengok kedua-dua ni sangat berkait rapat. Kalau kita tengok macam mana banyak makan akan mendorong kita kepada banyak tidur. Begitulah sebaliknya. Kalau kita dapat kurangkan makan, maka tidur kita pun akan lebih terkawal daripada berlebihan, insya-Allah. Bukannya bermaksud sedikit makan sehingga mengakibatkan kemudaratan pada kesihatan kita. Tapi yang dimasukkan adalah makanlah sedikit sekadar cukup untuk kita dapat hidup, dapat melanjutkan kehidupan kita ni. Kalau hendak makan lazat, makanlah, tetapi jangan sampai kita sesak nafas. Jangan sampai kita sampai perut dah bloating tu dah macam apa? Dah tak boleh bernafas dah senak, dah macam apa? Dah sampai tak boleh bernafas dah kemung sangat kan. Kerana kita harus ada sebahagian untuk kita bernafas agar kita dapat dipermudahkan untuk berjalan, dapat kita bergerak. Jangan sampai kita malas saja kalau kita makan tu kan. Dan juga yang penting untuk kita beribadah. Rasulullah SAW bersabda, keturunan Adam tidak dianggap menjadikan perutnya sebagai wadah yang buruk jika memenuhinya dengan beberapa suap yang dapat menegakkan tubuhnya. Kerana itu, apa yang dia harus lakukan adalah sepertiga perutnya untuk makanan, sepertiga untuk minuman dan sepertiga lagi untuk nafas. Nampak tak? Rasulullah SAW sendiri berpesan kan, kalau kita makan tu jangan sampai semuanya kita gunakan untuk makan. Padahal yang penting adalah sepertiga untuk makan, untuk makanan, sepertiga untuk minuman dan sepertiga lagi untuk bernafas. Sesungguhnya dengan sedikit makan ni pun kita akan dapat boleh lagi elok untuk dapat mendekatkan diri dengan Allah SWT. Dan yang penting kita dapat kurangkan hati kita terdedah dengan kesukaan syaitan. Supaya kita dapat jaga hati kita ni, supaya syaitan taklah senang keluar masuk, sebab kita dapat kawal kekuatan nafsu kita itu pada makanan. Sebagaimana Nabi Isa AS mengatakan pada pengikutnya, wahai golongan Khawarij, lapangkanlah perut kalian, semoga hati kalian melihat Tuhan kalian. Nampak tak? Macam mana dia nasihat kepada kaum dia kan, supaya lapangkanlah perut dia orang tu, supaya dia orang dapat melihat Tuhan mereka. Kau tengok benda tu kan, macam mana pentingnya kita jaga makan kita ni. Janganlah makan berlebihan ya. Supaya kita dapat macam ni kita berpuasa apa semua ni, sebab disiplinkan diri kita lah sebenarnya puasa ni semua ni. Dan menurut Imam Al-Ghazali sendiri, lapar itu dapat mengurangi dan memutihkan darah dalam hati. Malah dengan berlapar atau berpuasa, ia dapat mempersempitkan aliran darah kita, iaitu jalan yang akan digunakan oleh syaitan untuk masuk ke dalam diri manusia ni. Sebenarnya bukan dari segi kesihatan juga, dari segi kesihatan tubuh kita, tapi aliran darah kita tu, di mana itulah tempat syaitan suka masuk tu, kita dapat sempitkan agar kita menyukarkan untuk syaitan daripada ganggu kita ni. Sebab itu apabila kita makan berlebihan sehingga kekenyangan, ia akan memperluaskan aliran darah kita tu dan memudahkan syaitan masuk diri kita ni.
dan seterusnya dia tanamkan sifat nafsu dalam diri kita. Dengan kita tengok dengan dia sedikit makan, ia dapat melembutkan hati kita, menguatkan daya fikir kita, sambil kita melemahkan nafsu dan sifat panas baran kita tu. Kita tengok macam mana sedikit makan tu dia sebenarnya dapat cool down kita, lembutkan hati kita. Yang mana ada penabaran ke, dia yang pelupa, sebenarnya dia menguatkan daya fikir kita. Kita dah jadi ni, jadi fikiran kita makin tajam, nafsu kita pun dapat kawal. Yang mana baran tu kita dapat lebih bersabar. Bagusnya kalau kita dapat makan sekadar perlu je, tak berlebihan, agar kita dapat elakkan daripada hati kita ni semakin menjauhi Allah SWT. Sebagaimana saya pernah kongsikan sebelum ni kan, di antara perkara yang boleh bersihkan hati adalah dengan perbanyakkan berpuasa. Ingat lagi 5 perkara yang bersihkan hati yang Opik nyanyi tu kan, lagu Obat Hati tu. Antaranya kan, perbanyakkan berpuasa kan. Obat hati ada 5 perkara kan. Yang pertama yang kedua, baca Al-Quran dan faham maksudnya. Yang ketiga, solat malam dirikanlah. Yang ketiga, perbanyakkan puasa. Keempat, malam zikir. Yang kelima, berkumpul dengan orang soleh. So banyakkan puasa ni antara yang ditekankan yang dapat membersihkan hati kita. So, contohilah salah seorang sahabat Rasulullah SAW, iaitu Abu Zar. Beliau adalah seorang yang suka berlapar kerana bagi dia bila berlapar ni untuk melembutkan hatinya. Dan beliau juga sakit kerana kerana kesabaran ke atas kesakitan itu dapat menghapuskan dosa dia. Dia nak berlapar, dia nak berlapar sebab dia kata dia dapat melembutkan hati dia. Dan dia juga suka sakit sebab bagi dia fahaman dia, sakit tu dapat menghapuskan dosa-dosa dia. Selain daripada sedikit makan, yang penting adalah untuk kita menjaga sumber makanan itu sendiri. Bukan saja kita fikir kita kawal makan kita apa semua tu, tapi yang penting juga adalah kita kena tahu sumber makanan itu. Menurut Imam Al-Ghazali, makanan dalam agama itu umpama seperti kerangka pada sebuah bangunan. Jika kerangka itu kokoh dan kuat, bangunan itu akan berdiri tegak dan kokoh. Makan bukan sekadar kita penuhi keperluan tubuh, tapi berkait rapat dengan keimanan dan ketakwaan seorang. Jika seorang tu ambil makanan dari sumber yang halal, adalah diyakini keimanannya dan ketakwaannya akan bertambah kokoh dan kuat. Sebaliknya, kalau dia ambil dari sumber yang haram, yang tak pasti dia punya halal haram dia kan, kita tak tahu tau, sebab imannya akan lemah dan dia akan kotori serta rosakkan hati dia. Kita kena betul-betul kena jaga pasal sumber makan tu. Sebab kita kena ingat, kalau apa yang kita beli makan bagi anak keturunan kita daripada duit yang kita dapat tu, itu pastikan ia adalah dari sumber yang halal. Janganlah kita sewenang-wenangnya kita tahu haram, kita gunakan juga untuk membeli makanan untuk anak keturunan kita kan, untuk diri kita sendiri juga. So kalau tengok, kalau iman tak kuat tu, tengoklah balik keberkatan sumber makanan kita tu sendiri. So sebenarnya kita perlu kawal diri untuk tidak berlebih makan. Adalah penting juga untuk kita berkawal diri untuk tak terlebih tidur. Ingat dia kata, dia sanggup paut, lebih makan akan menyebabkan kita banyak tidur. So kita kena kawal diri dengan makan juga untuk kawal tidur. So seperti yang dibincangkan sebelum ni, terlebih tidur tu tak memberikan manfaat dan menyebabkan kita tergolong dalam orang-orang yang menjauhkan diri dengan Allah SWT. Yang sebaiknya tidur yang paling bermanfaat adalah tidur pada saat bila diperlukan oleh tubuh saja. Maksudnya bila tubuh kita memang perlu untuk berehat, tidurlah. Bukan sebab kita tidur sebab kita nak tidur. Asal dah kita tidur. Tempat tidur pun tidur sampai kita ikut suka kita, nak bangun pun sampai subuh gajah, terlajak saja. Bila time zuhur kadang asar baru bangun. Kita kena jaga benda tu kan. Sebab kita kena ingat, syaitan suka kalau kita melengahkan waktu kan. So dia suka tidur tu antaranya yang dia boleh buat tu. So bila kita segera tidur, yang penting kita segera tidur pada malam hari itu lebih baik daripada ketika sudah larut malam. Sebab bila larut malam tu kita nak bangun pagi tu memang amat tak mudah. Dan juga tidur pada waktu tengah hari tu, iaitu sebelum zuhur, adalah lebih baik daripada tidur di pagi hari atau waktu petang. Sebab pagi-pagi tu lepas subuh tu kalau tidur tu kan macam orang tua-tuanya pesan,
Kita macam kalau kita tidur rezeki lari kan, orang dah pergi macam orang kata apa, orang dah cari rezeki, kita masih tidur lagi. Itu yang rezeki lari tu kan. Sebenarnya di antara tidur yang dibenci adalah tidur antara solat subuh dengan terbitnya matahari, kerana ketika itulah saat diturunkan rezeki tu. Itulah orang tua-tua selalu bising kat kita tu. Macam ada lagu apa Jang tu pun kan. Orang dah ke bulan, kau kat mana? Dia tidur je kan. Kalau kita tengok, tidur tu sebenarnya setelah tenggelamnya matahari tu, itu ketika maghrib jugalah termasuklah tidur yang tak manfaat dan yang dibenci. So, selalu orang pesan kan, lepas subuh kalau tidur memang kena marah kita dah. Satu lagi maghrib. Ke maghrib tu kalau tidur memanglah kena. Tapi memang benda tu tak manfaat sebenarnya. Apa orang tua tu pasal memang betul lah. Sebenarnya kalau tidur selepas subuh dan tidur masa lepas maghrib tu memang tak manfaat dan dibenci. Sesungguhnya tidur yang paling seimbang dan bermanfaat adalah tidur di pertengahan awal malam, sehingga 1/6 terakhir. Kata Rasulullah SAW, sebaik-baik solat adalah solat Nabi Daud. Nabi Daud AS. Habis saya isyak, bila tidur separuh malam, lebih kurang hanya 4 jam. Kemudian bangun solat malam 2 jam dan tidur lagi sebelum bangun semula. Dan sebaik-baik puasa adalah puasa Nabi Daud AS juga. Beliau berpuasa sunat selang sehari. Kita tengok, dua-dua berkait rapat apa yang Nabi Daud ni buat. Tidur pun kita adalah sebaik dia sebab sebaik solat adalah solat Nabi Daud. Dia macam mana dia tidur? Dia tidur separuh malam lebih kurang hanya 4 jam. Itu dia bangun, solat malam 2 jam dan tidur lagi sebelum bangun semula. Dan sebaik puasa adalah puasa dia sebab dia puasa selang sehari. Berkenaan tidur ni saya nak share apa yang saya dapat daripada Profesor Temuhaya. Prof ada berkongsikan, kalau kita tidur sebelum midnight, sebelum 12 malam, kualiti yang kita dapat tidur tu, contoh kita tidur ke 10 malam kan, kita 10 sampai ke 12 malam tu, walaupun 2 jam, kualiti yang kita dapat tidur tu bersama dengan double. So 2 kali 2 4 jam. So bayangkan kalau kita tidur ke 10 sebelum ke 12 malam, kita dapat 2 jam kan, tapi sebenarnya kita dapat kualiti 4 jam. Kalau kita bangun pada pukul 4 pagi untuk tahajud ke, 4 jam, maknanya kita dapat apa? 4 campur 4, 8 jam. Sebab tu, kalau orang tidur pukul 10 tu, dia dapat bangun pukul 4, dia rasa cergas. Walaupun kita rasa, macam tidur 6 jam, tapi sebenarnya dia dapat 8 jam tidur sebenarnya. Kalau dia bangun pukul 5, maknanya dia dapat 9 jam. Sebab tu yang penting untuk kita tidur sebelum waktu pukul 12 tu. Paling best pukul 10 lah, paling terbaik. Ataupun pukul 11. Jangan lewat selepas tu. Sebab untuk memudahkan kita bangun pagi tu. Sebelum subuh, elok kita bangun pukul 5, pukul 4 tu untuk kita punya dapat tahajud, dapat apa semua. Kalau saya pernah berkongsi berkenaan ilmu macam 5am club tu kan, ataupun club 4 pagi, macam mana kita dapat bangun awal. Sebab daripada Mak Saleh pun ilmu dia orang kata macam Robin Sharma pun pernah share 5am club punya buku tu kan. Kalau kita Islam, kita tengoklah pada hukum yang macam ni, banyak orang share ada club 4 pagi lah apa semua tu. Macam mana kita bangun tahajud tu, bukan tahajud je tau. Selepas tahajud pukul 4 ke 5 tu, pukul 5 tu kita gunalah sekupnya 20 minit pertama untuk kita refleksi diri, kita tengok pada diri kita balik. 20 minit kedua kita tengok balik kita punya perancangan. Apa perancangan kita esoknya, hari ni, perancangan pendek, perancangan masa panjang. Kita tengok balik kita punya perancangan apa semua kan. Dari situ kita gunakan secukupnya. Lepas tu 20 minit terakhir tu kita gunalah. Sementara tunggu nak subuh tu, kita dengar ilmu. Sambil kita baca Al-Quran ke, sambil kita faham masuk-masuk Al-Quran tu, ataupun kita dengar YouTube. Sekarang banyak YouTube, kita dapat baca buku, kita dapat ilmu. So pagi itulah adalah energi dia paling kuat. Masuk orang tengah tidur, masa itulah kita dapat energi paling best untuk kita dapat refleksi diri kita, tengok balik perancangan kita dapat ilmu. InsyaAllah. So bila sampai tu, sebelum lagi 15 minit nak ke subuh tu, kita istighfar banyak. Sebab saya pernah kongsikan bagaimana Ustaz Adi Hayat kata, orang yang beristighfar 15 hingga 30 minit sebelum subuh tu, dia dapat 2 keutamaan. Satu, dia dapat kepunahan Allah. Satu lagi, nombor kedua, doa-doa dia dimakbulkan. So istighfar banyak, sebanyak mungkin. InsyaAllah. So kita gunakan sebanyak mungkin waktu tidur yang kualiti ni supaya kita dapat bangun ke 4 pagi ataupun 5 pagi esoknya. Tu kita kena jagalah benda tu. So kita didiklah diri kita untuk tidur awal dan bangun awal supaya kita dapat dekat diri kita dengan Allah. Bukan saya dekat diri dengan Allah
supaya kita jaga kita punya perancangan kita untuk hari-hari tu. So insya-Allah bila kita dapat waktu yang kita akan dapat lagi jadi apa? Dapat kualiti tidur yang cukup. Instead of kita tidur panjang, kita dapat 8 jam dah memadai untuk kita bangun pagi esoknya. So insya-Allah sesungguhnya sedikit tidur itu dan kuat jaga malam merupakan hasil dari perut yang lapar. Orang yang mampu menguasai rasa lapar itu kan dan rasa mengantuk itu akan memiliki akhlak yang baik, dan maksiat itu akan jauhkan diri dari orang yang lapar dan orang yang banyak beribadah dari banyak tidur. So setiap kali kita hendak tidur, cuba kita usahakan duduk sendirian, berzikir sambil bertafakur. Sebab ini sangat bermanfaat bukan saja untuk iman kita, malah untuk kesihatan kita. InsyaAllah esok lagi saya sambung untuk bahagian terakhir, hati-hati menjaga hati, supaya kita dapat manfaat daripada perkongsian ini, supaya hati kita dapat kita jaga agar kita dapat hati qalbun salim, insya-Allah. Terima kasih pada yang bersama ini. Saya sentiasa doakan kalian sentiasa dilindungi Allah, dikurniakan kesihatan terbaik, dipermudahkan menjadi orang mukmin, menjadi orang bertakwa, sentiasa dapat buat baik, bersyukur, menjadi orang yang memberi manfaat pada orang lain, yang dapat menangkan sifat hayyin, layin, qarib, sahal, dan sentiasa dikurniakan taufik hidayahnya, dan kurniakan ketenangan dan kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Amin amin rabbal alamin. Terima kasih semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.